9:42 pagi, dalam sebuah bilik mahkamah, nama yang saya fikir tidak akan disebut lagi, tiba-tiba bergema semula, perlahan tetapi jelas. Dan kemudian, satu angka muncul, 14 tahun, bukan sekadar khabar angin, bukan bisikan di belakang tabir, tetapi satu hukuman yang menurut sumber telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya. Dan pada saat itu, dada saya terasa seakan berhenti seketika kerana ramai yang percaya kisah ini telah lama berlalu, sejak 5 tahun lalu. Tetapi, bagi saya, ia tidak pernah benar-benar pergi. Saya masih ingat, atau mungkin hanya serpihan ingatan yang tinggal, bulan Mei 2021 di Johor Bahru, ketika semuanya mula berubah arah. Ada yang mengatakan kejadian itu berlaku secara tiba-tiba. Ada juga yang percaya ia telah lama membara. Tetapi tiada siapa benar-benar berada di dalam detik itu, kecuali mereka yang terlibat. Dan nama Jahidah Nordin mula disebut-sebut. Seorang wanita yang menurut beberapa sumber sedang hamil sekitar 10 minggu pada waktu itu. Satu fakta yang membuatkan suasana menjadi lebih berat, lebih sukar untuk difahami, lebih sukar untuk diterima. Dan nama Rosmaini Abdul Rauf pula muncul di sisi yang berbeza. Tidak lagi sebagai seseorang yang dikenali dalam kehidupan harian, tetapi sebagai individu yang dikaitkan dengan satu kejadian yang menurut banyak pihak telah meninggalkan kesan mendalam. Bukan sahaja kepada mereka yang terlibat secara langsung, tetapi juga kepada orang luar yang hanya mengikuti dari jauh, melalui laporan, melalui bisikan, melalui potongan cerita yang tidak pernah lengkap. Saya duduk di bangku kayu itu, mendengar setiap patah kata dibacakan. Rayuan yang difailkan, menurut sumber, telah ditolak, seolah-olah satu pintu terakhir yang cuba dibuka, kini tertutup rapat. Dan bersama itu, disebut juga tentang pampasan sebanyak 25,000 ringgit. Satu angka yang bagi sesetengah orang mungkin sekadar nombor, tetapi bagi yang memahami, ia membawa beban emosi yang tidak dapat diukur. Malah ada yang mengatakan, jika jumlah itu tidak dibayar, akan ada tambahan hukuman 6 bulan. Satu lapisan lagi dalam cerita yang sudah pun berat. Tetapi apa yang tidak disebut dalam angka-angka itu adalah malam-malam panjang yang mungkin dilalui oleh mereka yang terlibat, perasaan yang tidak pernah benar-benar reda, dan persoalan yang terus berulang. Bagaimana semuanya boleh sampai ke tahap ini? Saya melihat sekeliling wajah-wajah yang diam, ada yang tunduk, ada yang hanya memandang kosong ke hadapan, seolah-olah masing-masing membawa versi cerita mereka sendiri, versi yang mungkin tidak akan pernah diceritakan sepenuhnya kepada dunia. Menurut beberapa pihak, kes ini telah melalui perjalanan yang panjang, dari saat pertama ia dilaporkan, hingga ke Mahkamah Tinggi. Dan kini, ke peringkat rayuan, setiap langkah, setiap keputusan, membawa harapan. Dan pada masa yang sama, ketakutan, kerana tiada siapa benar-benar tahu bagaimana ia akan berakhir, atau mungkin sama ada ia pernah benar-benar berakhir. Saya teringat satu detik kecil, bukan dari mahkamah, tetapi dari luar. Seorang wanita berdiri diam, memegang telefon, skrin sudah lama gelap, tetapi tangannya tidak bergerak, seolah-olah menunggu sesuatu yang tidak akan muncul. Dan dalam diam itu, saya mula sedar bahawa cerita ini bukan hanya tentang hukuman, bukan hanya tentang siapa betul atau salah, tetapi tentang kesan yang tinggal, yang berlarutan, yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Dan ketika suara hakim berhenti, ketika angka-angka itu selesai, disebut dunia di luar, menurut banyak orang, tetap bergerak seperti biasa. Kenderaan terus lalu, orang ramai terus berjalan, seolah-olah tiada apa yang berubah. Tetapi, bagi saya,
Saat itu, seperti ada sesuatu yang tertinggal di dalam bilik itu, sesuatu yang tidak disebut, tidak ditulis, tetapi terasa semakin berat, semakin sunyi, dan semakin sukar untuk dilupakan. Saya pernah mendengar nama-nama ini sebelum ini, bukan dalam bilik mahkamah, tetapi dalam perbualan yang sangat biasa, di mana orang bercakap tentang zaman dahulu, tentang detik-detik yang dipercayai ramai, pernah disambungkan antara Rosmaini Abdul Rauf dan Jahidah Nordin. Tidak bising, tidak dramatik, hanya dua orang. Kononnya sangat rapat. Begitu rapat sehingga tidak ada yang menyangka bahawa suatu hari nanti mereka akan berdiri di sisi yang bertentangan. Saya pernah membayangkan bagaimana semuanya bermula bukan dari sudut yang besar, tetapi dari perkara kecil, mungkin dari perbualan harian, dari rutin yang berulang, daripada kehadiran yang perlahan-lahan menjadi biasa. Kerana beberapa sumber, hubungan seperti ini jarang sekali berubah secara tiba-tiba. Ia bergerak perlahan, tanpa disedari, sehingga satu hari, orang di sekeliling mula merasakan sesuatu telah berbeza. Walaupun tiada siapa yang benar-benar dapat menjelaskan apa yang sebenarnya, berlaku nama Rosmaini. Bagi sesetengah orang, mungkin hanya satu nama biasa, seseorang yang pernah menjalani kehidupan seperti orang lain, dengan pilihan, dengan keputusan, dengan ruang-ruang sunyi yang tidak pernah dilihat oleh orang luar. Dan nama Jahidah pula sering disebut dengan nada yang lebih perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang berat di sebalik setiap sebutan itu, sesuatu yang tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya dengan kata-kata, saya tidak berada dalam kehidupan mereka, dan saya tidak tahu bagaimana setiap hari dilalui, tetapi menurut apa yang didengar, mereka pernah berkongsi ruang yang sama, masa yang sama, mungkin juga impian yang sama, atau mungkin tidak, kerana ada yang mengatakan setiap hubungan mempunyai cerita yang berbeza, ada yang nampak tenang di luar, tetapi menyimpan banyak perkara di dalam, dan ada juga yang kelihatan biasa, tetapi sebenarnya rapuh tanpa disedari, yang membuatkan saya terus berfikir, bukan tentang apa yang berlaku di mahkamah, tetapi tentang bagaimana dua nama ini yang suatu ketika dahulu mungkin disebut bersama, kini disebut dalam ayat yang berbeza, dalam konteks yang berbeza, seolah-olah jarak antara mereka bukan lagi sekadar fizikal, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang tidak dapat diukur. Ada satu masa yang saya tidak pasti sama ada ia benar atau hanya bayangan daripada cerita orang, tentang dua orang yang pernah duduk bersebelahan, tidak banyak bercakap, tetapi tidak juga merasa jauh, satu kehadiran yang diam, tetapi cukup. Dan apabila saya fikirkan semula, mungkin disitulah semuanya bermula, atau mungkin disitulah semuanya perlahan-lahan berubah, tanpa sesiapa sedar. Menurut beberapa pandangan, tidak semua hubungan berakhir dengan kata-kata yang jelas. Ada yang hanya berhenti, perlahan, tanpa bunyi, tanpa penjelasan, dan apabila masa berlalu, orang luar hanya melihat apa yang tinggal, bukan apa yang pernah ada. Dan dalam kes ini, yang tinggal hanyalah dua nama, dua perjalanan, dan satu jarak yang semakin sukar untuk difahami. Walaupun semua orang terus mencuba menafsirkannya dengan cara mereka sendiri. Mei 2021, di Johor Bahru, satu peristiwa yang menurut beberapa sumber berlaku terlalu cepat, terlalu mengejutkan, seolah-olah masa sendiri tidak sempat bergerak, dan orang di sekeliling hanya mampu melihat serpihan yang tertinggal, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang berlaku. Hanya tahu, selepas hari itu, tidak ada apa yang kekal, sama seperti sebelumnya.
Nama Jahidah Nordin kembali disebut, tetapi kali ini bukan dalam nada biasa, bukan dalam cerita harian, tetapi dalam keadaan yang membuatkan ramai orang terdiam. Kerana menurut banyak pihak, ketika kejadian itu berlaku, dia sedang hamil sekitar 10 minggu. Satu butiran yang kecil jika dilihat sepintas lalu. Tetapi bagi mereka yang memahami, ia mengubah seluruh makna keadaan itu, menjadikannya lebih berat, lebih sukar untuk diterima, lebih sukar untuk dijelaskan dengan kata-kata biasa. Saya tidak berada di sana, saya tidak melihat dengan mata sendiri. Dan apa yang saya tahu, hanya datang dari cerita yang berselerak, dari laporan yang tidak pernah benar-benar lengkap. Tetapi ada satu gambaran yang berulang-ulang disebut, bahwa selepas detik itu, keadaan menjadi sangat serius, sehingga ramai yang percaya kehidupan yang pernah berjalan biasa tiba-tiba berhenti di satu titik yang tidak dijangka, dan nama Rosmaini Abdul Rauf mula dikaitkan secara langsung dengan peristiwa tersebut, bukan lagi sebagai seseorang dalam latar belakang cerita, tetapi sebagai individu yang berada di tengah-tengah kejadian itu. Satu perubahan yang menurut banyak orang berlaku dalam sekelip mata, tanpa ruang untuk kembali kepada apa yang pernah ada sebelumnya. Apa yang membuatkan saya terus memikirkan tentang hari itu, bukan hanya tentang apa yang berlaku, tetapi tentang bagaimana satu detik boleh mengubah arah hidup dua orang secara serentak. Satu menjadi semakin sunyi, satu lagi menjadi semakin jauh, dan di antara kedua-duanya ada jurang yang tidak dapat diisi. Walaupun masa terus berlalu, menurut beberapa pandangan, tidak semua peristiwa besar datang dengan amaran. Ada yang muncul secara tiba-tiba, memecahkan apa yang sebelum itu kelihatan utuh, dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dilihat sepenuhnya oleh orang luar, hanya dirasakan oleh mereka yang berada di dalamnya, dan oleh mereka yang, walaupun tidak terlibat secara langsung, tetap tidak dapat melupakan bagaimana semuanya bermula dari satu bulan, satu tempat, dan satu detik, yang sehingga kini masih disebut dengan nada yang sama, perlahan, berat, dan penuh tanda tanya. Hari-hari selepas itu, tidak ada letupan suara, tidak ada kekecohan yang jelas, hanya satu jenis sunyi yang menurut ramai orang terasa lebih berat daripada apapun kerana segalanya seolah-olah bergerak perlahan. Tetapi dalam diam itu, sebenarnya banyak yang berubah. Dengan cara yang tidak dapat diputar kembali. Pada hari-hari awal, berita mula tersebar, perlahan pada mulanya, dari satu sumber ke satu sumber, kemudian menjadi semakin luas. Nama Jahidah Nordin disebut dengan nada yang berbeza. Bukan lagi sebagai seseorang dalam kehidupan biasa, tetapi sebagai individu yang menurut beberapa laporan, berada dalam keadaan yang sangat serius, dan orang ramai mula memberi reaksi, ada yang terdiam, ada yang hanya mengikuti dari jauh, tidak pasti apa yang harus dipercayai. Kerana setiap cerita yang muncul terasa tidak pernah lengkap. Saya masih ingat bagaimana suasana ketika itu. Telefon saya tidak berhenti menerima mesej. Tetapi kebanyakannya bukan jawapan, hanya soalan. Apa sebenarnya yang berlaku? Bagaimana keadaannya sekarang? Dan yang paling kerap, adakah semuanya akan kembali seperti dulu? Tetapi tiada siapa yang benar-benar mempunyai jawapan. Hanya andaian, hanya rasa risau, yang semakin hari semakin berat. Dalam minggu-minggu berikutnya, keadaan yang melibatkan Jahidah, menurut sumber tertentu, masih dalam tahap yang membimbangkan. Satu keadaan yang membuatkan masa terasa seperti berhenti, kerana setiap hari berlalu, tanpa perubahan yang jelas. Dan bagi mereka yang mengikuti dari jauh, ia seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti, sama ada khabar baik atau sekadar satu lagi hari yang sunyi.
Pada masa yang sama, nama Rosmaini Abdul Rauf hampir tidak kedengaran. Bukan kerana dilupakan, tetapi kerana satu bentuk keheningan yang menurut banyak orang lebih sukar untuk difahami. Tiada penjelasan panjang, tiada kata-kata terbuka, hanya ruang kosong yang dipenuhi oleh spekulasi, oleh bisikan, oleh pelbagai tafsiran yang tidak pernah benar-benar disahkan. Bulan berganti bulan dan cerita ini tidak lagi berada di hadapan semua orang setiap hari, tetapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tenggelam perlahan ke dalam lapisan masa dan muncul semula setiap kali ada perkembangan baru, setiap kali ada sesuatu yang diingatkan semula bahawa apa yang berlaku bukan sesuatu yang boleh dilupakan dengan mudah. Saya mula sedar bahawa timeline ini bukan sekadar urutan masa, tetapi urutan perasaan dari terkejut ke keliru, kemudian ke diam, dan akhirnya kepada satu jenis keletihan di mana orang ramai tidak lagi bertanya terlalu banyak. Bukan kerana mereka tidak peduli, tetapi kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk terus memahami sesuatu yang terlalu berat untuk dijelaskan. Dan di tengah semua itu, ada satu perkara yang menurut banyak pihak tidak pernah berubah, yaitu rasa bahawa selepas hari itu, kehidupan bagi mereka yang terlibat tidak lagi bergerak dalam arah yang sama. Seolah-olah garis yang pernah selari kini telah terpisah semakin jauh, tanpa sesiapa benar-benar tahu di mana titik akhirnya, atau sama ada ia pernah mempunyai satu titik akhir. Sesetengah orang berkata, mereka tidak dapat menerima apa yang berlaku ini, terlalu sukar untuk difahami, terlalu berat untuk diletakkan dalam satu ayat yang mudah, terutama bagi mereka mengikut beberapa sumber berada paling dekat dengan Jahidah Nordin, keluarga yang hanya ingin melihat segalanya kembali seperti dahulu. Walaupun jauh di sudut hati, ramai yang tahu masa tidak pernah berpatah balik, dan apa yang telah berlaku telah meninggalkan sesuatu yang tidak mungkin dipadamkan dalam kalangan keluarga. Menurut banyak orang, suasana menjadi lebih baik daripada biasa, bukan kerana tiada apa yang boleh dikatakan, tetapi kerana terlalu banyak yang tidak mampu diungkapkan. Ada yang memilih untuk tidak bercakap, ada yang hanya menjawab dengan senyuman yang tidak sampai ke mata, dan ada juga yang menurut beberapa pihak hanya memandang jauh, seolah-olah mencari sesuatu yang telah hilang, tanpa mereka sedari bila ia benar-benar pergi. Di luar lingkaran itu, orang ramai mula membentuk pandangan mereka sendiri. Ada yang percaya perkara seperti ini tidak berlaku secara tiba-tiba, bahawa mungkin menurut apa yang mereka rasa, sudah ada tanda-tanda sebelum ini, hanya tidak disedari. Atau mungkin tidak mahu disedari, kerana kadang-kadang lebih mudah untuk melihat sesuatu secara baik-baik sahaja, daripada menerima bahawa ia mungkin sedang berulang-ulang perlahan-lahan. Namun ada juga yang berkata, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang berlaku dalam kehidupan orang lain, bahawa apa yang kelihatan dari luar tidak selalu mencerminkan apa yang berlaku di dalam. Dan oleh itu, ramai memilih untuk tidak membuat kesimpulan, hanya mengikuti dari jauh dengan perasaan yang bercampur antara simpati, keliru, dan satu jenis jarak yang tidak dapat dijelaskan. Nama Rosmaini Abdul Rauf pula disebut dalam nada yang berbeza-beza, bergantung kepada siapa yang ada yang melihatnya sebagai seseorang yang bercakap menurut sumber tertentu telah melalui perubahan besar dalam hidupnya. Ada juga yang memilih untuk tidak berkata apa-apa, seolah-olah setiap perkataan yang diucapkan mungkin tidak cukup untuk menjelaskan keseluruhan cerita. Di media sosial, perbincangan muncul, kemudian tenggelam, kemudian muncul semula, seperti gelombang yang tidak pernah benar-benar berhenti.
ada yang menulis dengan emosi, ada yang cuba bersikap rasional, dan ada juga yang hanya membaca tanpa meninggalkan sebarang jejak. Tetapi menurut banyak pemerhati, satu perkara yang jelas, kisah ini tidak pernah menjadi sekadar satu berita. Ia menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat orang berfikir tentang hubungan, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana sesuatu yang kelihatan biasa boleh berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dijangka. Dan di tengah semua suara itu, ada satu ruang yang kekal sunyi, ruang di mana tiada siapa yang benar-benar tahu versi penuh cerita ini, kerana setiap orang hanya melihat sebahagian, hanya merasai sebahagian, dan lebihnya kekal sebagai sesuatu yang tidak terungkap, tetapi terus hidup dalam cara yang berbeza, dalam fikiran setiap orang yang pernah mendengarnya. Dan ada Nhung Chi Tietrat kecil, hampir tidak kelihatan jika dilihat sepintas lalu. Tetapi menurut banyak orang, justru itulah yang tinggal paling lama. Seperti satu telepon yang terus berdering, tetapi tidak pernah diangkat. Skrin menyala, kemudian padam semula, berulang kali, seolah-olah menunggu seseorang yang tidak lagi berada di tempat yang sama. Saya teringat, satu bayangan, mungkin hanya dari cerita yang pernah saya dengar, tentang satu message yang tidak pernah selesai, di-type, ayatnya terhenti di tengah, tanpa noktah, tanpa penutup, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tetapi masa tidak memberi ruang. Dan message itu, menurut beberapa sumber, kekal di situ. Tidak dihantar, tidak dipadam, hanya wujud sebagai sesuatu yang tergantung. Ada juga yang bercerita tentang satu panggilan yang terlepas, bukan sekali, tetapi berkali-kali. Nama yang sama muncul di skrin, kemudian hilang, muncul lagi, kemudian hilang, sehingga akhirnya tiada lagi cubaan dibuat, bukan kerana tidak mahu, tetapi mungkin kerana tidak tahu. Sama ada masih ada yang menunggu di hujung sana. Dalam semua itu, saya mula sedar bahawa bukan peristiwa besar yang selalu tinggal dalam ingatan, tetapi perkara kecil seperti ini, yang menurut ramai orang membawa rasa yang lebih dalam kerana ia berlaku dalam diam, tanpa saksi, tanpa rakaman, hanya dirasai oleh mereka yang berada di dalam detik itu. Satu cawan air yang tidak sempat diminum, diletakkan di tepi, perlahan-lahan menjadi sejuk, tanpa sesiapa menyentuhnya, satu kerusi yang ditarik sedikit ke belakang, seolah-olah seseorang baru sahaja bangun, tetapi tidak kembali. Dan satu ruang kecil, yang menurut banyak pihak, terasa berbeza. Walaupun tidak ada apa yang berubah secara jelas. Nama Jahidah Nordin dan Rosmaini Abdul Rauf mungkin disebut dalam laporan, dalam perbincangan, dalam keputusan mahkamah, tetapi dalam citiat-citiat kecil ini, mereka tidak lagi sekadar nama. Mereka menjadi sesuatu yang lebih dekat, lebih nyata, walaupun pada masa yang sama, lebih sukar untuk disentuh. Dan saya terus memikirkan, bagaimana sesuatu yang begitu kecil boleh membawa rasa yang begitu besar. Satu message yang tidak dihantar, satu panggilan yang tidak dijawab, satu detik yang tidak sempat diselesaikan. Seolah-olah ada sesuatu yang terhenti, bukan hanya pada waktu itu, tetapi berlanjutan ke hari-hari berikutnya, tanpa sesiapa benar-benar tahu bagaimana untuk menyambungnya semula. Dan kemudian, selepas 5 tahun yang menurut ramai orang terasa begitu panjang, semuanya kembali bertemu di satu titik dalam sebuah bilik yang berbeza, lebih sunyi, lebih tegas, di Mahkamah Rayuan Putrajaya, tempat di mana emosi peribadi seolah-olah ditinggalkan di luar. Dan yang tinggal hanyalah kata-kata yang disusun rapi, berdasarkan undang-undang. Saya masih ingat saat itu,
Ketika nama Rosmaini Abdul Rauf disebut dengan nada yang tidak berubah, tidak tinggi, tidak rendah, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruang terasa berat, dan ramai yang percaya dalam beberapa detik itu masa seolah-olah berhenti sebelum keputusan dibacakan. 14 tahun, angka itu jatuh ke dalam ruang sunyi, bukan sebagai bisikan, tetapi sebagai sesuatu yang menurut sumber telah diputuskan selepas perjalanan yang panjang. Dan bersama itu, rayuan yang sebelum ini difailkan. Menurut beberapa laporan, telah ditolak, seperti satu pintu terakhir yang perlahan-lahan tertutup tanpa bunyi yang kuat, tetapi cukup untuk dirasakan oleh semua yang berada di dalamnya. Kemudian disebut pula tentang pampasan sebanyak Rp25.000. Satu jumlah yang mungkin kelihatan jelas di atas kertas, tetapi bagi ramai orang, ia membawa makna yang berlapis. Dan menurut apa yang dibacakan, jika jumlah itu tidak diselesaikan, akan ada tambahan hukuman selama 6 bulan. Satu perincian yang menambah lagi berat suasana. Walaupun ia disampaikan dengan nada yang sama, tenang, tanpa emosi. Nama Jahidah Nordin tidak perlu disebut dengan kuat pada saat itu, kerana menurut banyak pihak, kehadirannya sudah cukup terasa dalam setiap ayat yang dibacakan, dalam setiap keputusan yang diumumkan, seolah-olah seluruh perjalanan 5 tahun itu berkumpul dalam beberapa minit dan dilepaskan sekaligus, tanpa ruang untuk berpatah balik. Saya melihat sekeliling. Tiada siapa benar-benar bergerak. Tiada siapa bercakap. Hanya nafas yang perlahan. Dan pandangan yang kosong. Kerana dalam saat seperti itu, ramai yang tidak tahu apa yang harus dirasakan. Sama ada ini adalah penutup, atau hanya satu lagi bab dalam cerita yang belum selesai, dan ketika suara itu berhenti, ketika semua angka telah disebut, dunia di dalam bilik itu tidak serta-merta kembali seperti biasa. Sebaliknya, ada satu kesunyian yang lebih dalam, yang menurut ramai orang lebih sukar untuk dilupakan. Kerana disitulah segala yang pernah berlaku dari Mei 2021 hingga hari ini, seolah-olah berdiri bersama, dalam satu ruang, tanpa siapa pun benar-benar tahu bagaimana untuk melangkah keluar daripadanya. Tidak ada yang bercakap panjang selepas itu, tidak ada penjelasan yang berlapis, tidak ada ayat yang cuba merangkum semuanya, hanya langkah-langkah perlahan, satu demi satu, meninggalkan ruang itu, seolah-olah masing-masing membawa sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi terlalu berat untuk ditinggalkan di belakang. Nama Rosmaini Abdul Rauf dan Jahidah Nordin tidak lagi disebut dengan kuat, tidak seperti sebelumnya, kerana menurut banyak orang, ada satu jenis keheningan yang datang selepas keputusan seperti itu. Keheningan yang tidak memerlukan kata-kata, kerana segala yang perlu didengar telah pun dibacakan. Saya melihat bagaimana orang ramai mula beredar. Ada yang menunduk, ada yang memandang lurus ke hadapan tanpa benar-benar melihat apa-apa, dan ada juga yang berhenti seketika di pintu seolah-olah ingin berpatah balik, tetapi tidak tahu untuk apa. Kerana apa yang berlaku di dalam tidak dapat diubah, walaupun dengan 1000 kata sekalipun. Menurut beberapa sumber, tiada reaksi yang terlalu besar. Tiada tangisan yang jelas kedengaran, hanya perasaan yang disimpan, rapat, dalam diam, seperti sesuatu yang tidak mahu dilepaskan, tetapi juga tidak tahu bagaimana untuk dipegang. Dan dalam diam itu, saya mula sedar bahawa kadang-kadang yang paling kuat bukanlah apa yang dikatakan, tetapi apa yang tidak pernah diucapkan. Ada yang membawa pulang soalan, ada yang membawa pulang kenangan, dan ada juga yang menurut banyak pihak hanya membawa pulang rasa kosong. Satu ruang dalam diri yang tiba-tiba menjadi lebih luas. Tanpa sebab yang jelas, seolah-olah sesuatu telah diambil, tetapi
tidak digantikan dengan apa-apa. Saya sendiri tidak pasti apa yang saya bawa keluar dari bilik itu. Mungkin hanya serpihan, mungkin hanya perasaan yang tidak lengkap. Tetapi satu perkara yang saya rasakan, cerita ini tidak berakhir di situ. Walaupun keputusan telah dibuat, kerana yang tidak pernah disebut, yang tidak pernah dijelaskan, terus hidup dalam cara yang sangat perlahan, dalam fikiran setiap orang yang pernah berada di sana atau yang hanya mendengarnya dari jauh dan memilih untuk diam, kerana kadang-kadang diam. Situ sendiri sudah cukup untuk mengatakan segalanya. Sebuah aliran kenderaan masih bergerak tanpa henti di persimpangan. Lampu bertukar merah, kemudian hijau, kemudian kembali merah. Orang berhenti, kemudian berjalan semula. Tidak ada yang benar-benar tinggal terlalu lama. Saya berdiri di situ, di tengah bunyi yang begitu biasa. Hon yang berselang-seli, derap langkah yang saling melintas. Seolah-olah semuanya masih berjalan seperti biasa, tanpa satu pun detik yang tersasar. Di antara wajah-wajah yang lalu, tiada siapa saling mengenali. Tiada siapa berhenti untuk bertanya. Setiap orang membawa arah masing-masing, dan jalan itu terus dipenuhi, seperti tidak pernah kehabisan, seperti tidak pernah mengambil kira apa yang telah berlaku di tempat lain atau kepada siapa. Saya memandang ke hadapan, melihat bagaimana satu kereta berhenti tepat di garisan, kemudian bergerak semula apabila lampu berubah, berulang, lagi dan lagi, satu kitaran yang tidak pernah terputus, dan dalam pergerakan itu, saya mula terasa bahawa dunia tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk sesuatu berhenti terlalu lama. Walaupun bagi mereka yang merasakan masa seolah-olah telah terhenti. Ada seorang pejalan kaki melintas, membawa beg kecil di tangannya, langkahnya cepat, seolah-olah dia mempunyai tempat yang perlu dituju. Seseorang yang menunggu, sesuatu yang perlu diselesaikan, dan di belakangnya, orang lain datang, menggantikan ruang yang sama. Tanpa mengetahui siapa yang baru sahaja berlalu di situ, dan saya masih di situ, tidak bergerak ke mana-mana, hanya melihat semuanya terus berjalan. Tanpa perubahan yang jelas, seolah-olah tiada apa yang pernah berlaku, atau mungkin, seperti yang banyak orang percaya, ada perkara yang telah berlaku, tetapi tidak lagi dipegang oleh sesiapa, dalam bunyi enjin yang tidak pernah benar-benar senyap, dalam langkah kaki yang tidak pernah berhenti, ada sesuatu yang perlahan-lahan tenggelam, bukan hilang, tetapi semakin jauh, semakin sukar untuk disentuh. Dan mungkin ada cerita yang menurut sumber telah sampai ke penghujungnya, tetapi dalam arus ini, ia hanya menjadi satu titik kecil yang terus dibawa pergi, tanpa pernah berpatah balik, tanpa pernah benar-benar berhenti.